Salam sejahtera. Saya Mugunadi Manukaran, nombor matriks 272337. Sekarang saya akan membentang tentang pengenalan bagi tugasan kumpulan kami yang bertajuk Hubungan Manusia dalam Pentadbiran dalam menghadapi era industri revolusi keempat. Dan ledakan inovasi teknologi juga dikenali sebagai teknologi disruption. Apakah yang dimaksudkan oleh hubungan manusia dalam organisasi? Hubungan antara pekerja dan pengurusan yang sangat penting di mana-mana tempat kerja. Hubungan manusia dalam sesebuah organisasi adalah proses melatih pekerja, memupuk budaya tempat kerja, menangani keperluan pekerja dan menyelesaikan konflik antara pekerja dan pengurusan ataupun antara pekerja yang bekerja dalam sesebuah organisasi. Salah satu subtopik yang kami pilih bagi laporan ini daripada kursus GMGM 3013 Hubungan Manusia dalam Pentadbiran ialah perubahan dan budaya organisasi. Juga dikenali sebagai Changes and Organizational Culture. Seterusnya, budaya organisasi. Budaya organisasi dikenali sebagai budaya organisasi adalah salah satu faktor terpenting bagi calon ketika memilih pekerjaan. Seterusnya, budaya organisasi mewakili gaya hidup keseluruhan syarikat dan melibatkan pelbagai elemen yang menjadi organisasi menonjol dari segi dalaman dan luaran. Contoh, budaya organisasi ialah kepercayaan organisasi, kaedah kerja syarikat, sejarah, etika dan nilai syarikat, menyebarkan kepada orang lain, kesejahteraan pekerjaan, kod pakaian dan sebagainya. Budaya organisasi menjadi berkesan apabila ia dapat menyokong misi, matlamat dan strategi organisasi. Hubungan manusia di tempat kerja adalah bahagian utama dari apa yang menjadikan sesebuah organisasi berfungsi dengan baik. Seterusnya, revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat adalah kesinambungan versi ketiga dalam meningkatkan automasi. Industri revolusi keempat ini berserta rangkaian internet dan proses-proses fizikal lain, lalu muncul pula satu sistem berbentuk cyber fizikal. Industri keempat merujuk kepada teknologi terkini, kemajuan di mana internet dan teknologi sokongan berfungsi sebagai tulang belakang untuk mengintegrasikan objek fizikal pelaku manusia, kepintaran mesin, barisan pengeluaran dan proses merentasi sempadan organisasi. Seterusnya, ledakan inovasi. Teknologi juga dikenali sebagai teknologi disruption. Ledakan inovasi teknologi adalah teknologi yang menggantikan teknologi yang mapan dan mengegarkan industri atau produk baru yang mewujudkan industri yang baru. Contoh ledakan inovasi teknologi adalah seperti komputer peribadi menggantikan mesin type dan selama-lamanya mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi. Oleh itu, adalah tidak menafikan bahawa hubungan manusia, budaya organisasi serta ledakan teknologi saling berkaitan antara satu sama lain dalam sesebuah organisasi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Arif bin Baharun, nombor matrik 271720. Jadi, saya akan menerangkan mengenai part saya iaitu teori. Jadi, teori yang telah dipilih di dalam penulisan kami adalah teori budaya organisasi. Jadi, kita akan berkenalan dulu. Apa itu organisasi? Organisasi yang berbudaya merupakan organisasi yang memiliki satu sistem yang difahami bersama-sama oleh ahli-ahlinya. Sebelum ini, organisasi hanya dianggap sebagai satu cara rasional untuk menyelaras dan mengawal kumpulan manusia melalui pembentukan jabatan tertentu selaras tugas dan kedudukan masing-masing. Menurut sejarah, negara yang maju seperti Jepun, Korea dan juga Jerman mempunyai budaya organisasi kerja yang sangat positif. Budaya kerja yang kukuh dapat meningkatkan bangsa dan negara untuk menjadi lebih maju dan dihormati. Jadi, walaupun kita lihat budaya organisasi ini baik jika diterapkan, namun begitu, terdapat juga budaya kerja di dalam sebuah organisasi yang tidak teratur dan jelas. Jadi ia boleh memberikan kesan yang buruk terhadap sebuah organisasi juga. Secara keseluruhan, syarikat yang berjaya mempunyai tujuan dan pegangan yang jelas dan nyata tentang objektif syarikat mampu membina organisasi yang maju
dan berjaya pada masa akan datang. Okey, jadi dekat sini, apakah itu budaya? Budaya adalah kefahaman bersama yang dikongsi dan dihayati seperti kepercayaan, nilai dan juga norma. Okey, jadi dekat sini antara budaya organisasi adalah budaya corporate IBM, iaitu 3 tanggungjawab. Yang pertama, individu hendaklah dihormati. Yang kedua, pelanggan hendaklah diberi perkhidmatan yang sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, kecemerlangan dan prestasi yang tinggi hendaklah diamalkan. Okey, jadi kita dapat lihat antara budaya-budaya organisasi, saya bagi contoh ya. Kalau di Jepun, mereka mempunyai budaya samurai yang menekankan beberapa fahaman seperti kecekapan berperang. Yang kedua, kesetiaan dan pengabdian diri kepada ketua. Yang ketiga, berminat seni halus dan kerja tangan. Dan yang terakhir, tidak takut mati. Okey, itu kita tengok budaya organisasi di Jepun. Kalau di Malaysia, saya ambil contoh kita punya syarikat yang besar, iaitu Petronas. Okey, budaya kerja di Petronas ini adalah budaya perbadanan yang diamalkan oleh setiap pekerjanya. Nilai-nilai yang dikongsi oleh pekerja-pekerja Petronas ini adalah profesionalism, proaktif, amanah, setia kawan dan juga kesetiaan perbadanan. Jadi nampak tak dekat situ bahawa andai kata kita telah menerapkan budaya organisasi yang baik, kita mampu mencipta organisasi yang cemerlang. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Jadi saya akan paskan kepada kawan untuk terangkan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Humaidi bin Marul Hairi, nombor matrik 273564. Hari ini saya akan menerangkan tentang isu perubahan dan budaya dalam organisasi. Setiap negara mahukan perubahan demi perubahan bagi meningkatkan negara mereka ke arah yang lebih baik. Tidak ketinggalan juga negara Malaysia yang kini sudah memberikan cabaran baru di mana kita telah berubah ke arah revolusi industri 4.0. Perubahan ini dilihat dari segi aspek kebaikan dan juga keburukan. Secara logiknya, perubahan revolusi industri ini dapat membantu kerajaan untuk memajukan ekonomi negara dan juga menggalakkan perdagangan di luar untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem. Selain itu, untuk mempertahankan keselamatan dan memanfaatkan teknologi yang baru membangun. Revolusi industri merupakan salah satu cara untuk membantu dalam memajukan serta mengembangkan sesebuah negara. Selain itu juga, matlamat bagi revolusi industri ini adalah dalam jangka masa panjang kerana bukan sahaja melibatkan pihak kerajaan, malah melibatkan juga pihak swasta yang mempunyai matlamat sama untuk membangunkan negara. Namun begitu, perubahan budaya bagi revolusi industri ini merupakan elemen penting dan kerajaan berperanan dalam menentukan keberhasilan bagi sesebuah negara. Perubahan revolusi industri secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan bahasa kerana penggunaan bahasa Melayu dianggap tidak setaraf dengan peringkat antarabangsa. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara pada era revolusi industri 4.0 ini dianggap sebagai satu masalah dan cabaran dalam perkembangan teknologi. Hal ini dianggap bahawa penggunaan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa adalah kolot dan tidak setanding dengan negara-negara lain. Dengan berlakunya peningkatan dan transformasi dalam teknologi, ianya juga akan mengurangkan penglibatan sumber manusia kerana kini pekerjaan dan keupayaan mereka sudah diambil oleh teknologi. Seterusnya, hasil daripada kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT, kemudahan maklumat digital di internet dan komputer berkembang tanpa sempadan dengan cepat. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ini dianggap mampu menghapuskan dan mengembangkan bahasa Inggeris. Hal ini akan mengakibatkan bahasa Melayu terancam dan turut memberikan tamparan hebat kepada bahasa Melayu kerana bahasa Inggeris telah menjadi bahasa utama yang perlu dipelajari akibat daripada aplikasi teknologi maklumat yang semakin berkembang dengan pesat. Oleh itu,
Usaha bagi melestarikan bahasa Melayu dalam Revolusi Industri 4.0 harus diteruskan tanpa berat sebelah dan sentiasa berfikiran positif. Walaupun ianya tidak sukar untuk mengekalkan dalam Revolusi Industri 4.0, akan tetapi ia memerlukan strategi yang baik agar bahasa Melayu terus diperkukuhkan bagi memastikan statusnya sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa negara masih bertindak seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Sekian, terima kasih. Seterusnya ada cadangan untuk menyesuaikan organisasi dengan pembaharuan budaya, kaedah kepimpinan aktif, merangkumi kejujuran, kepercayaan, keterusan, keterbukaan, pandangan jauh, toleransi pemikiran dan sudut pandangan yang berbagai. Yang paling penting adalah kesediaan untuk mengambil tindakan berani. Bagaimana sebuah syarikat memperlakukan pekerjaannya secara langsung akan menggambarkan bagaimana syarikat itu beroperasi di peringkat global. Ia adalah penting untuk membina sebuah organisasi dan budaya yang cepat yang boleh belajar daripada kegagalan peringkat pertengahan dan mempersoalkan status quo syarikat. Bagi syarikat untuk berjaya, pemimpin mesti memahami apa yang boleh memberi inspirasi kepada orang yang berbeza dari umur, budaya dan wilayah. Satu lagi faktor yang penting untuk kejayaan sesebuah syarikat adalah untuk memberi kuasa pekerja dan membolehkan mereka untuk mempunyai pilihan autoriti. Walaupun persekitaran digital membuatkan kesilapan keanekan tempat kerja digital sering diabaikan yang mungkin secara telah mengubah cara pekerja mengalami pekerjaan harian mereka. Varian ini mungkin sama penting sebagai contoh banyak hubungan intim menderita kerana digitalisasi dan peningkatan teknologi yang saling berkaitan melemahkan hubungan dan komitmen dengan orang lain di tempat kerja. Kerja yang pantas dan pasukan yang fleksibel dapat menjadikan mereka lebih suka untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab dan apa yang perlu mereka lakukan. Bertanggungjawab dalam banyak persekitaran organisasi perubahan ini mungkin menjadikan suka untuk membezakan peranan dan peraturan tempat kerja baru yang didorong secara digital, sehingga banyak pekerja mungkin kekurangan maklumat yang diperlukan untuk membuat pilihan yang tepat. Seterusnya ada langkah. Terdapat 3 strategi peringkat organisasi yang dapat membantu pengurus merancang persekitaran yang memperkuat ketiga-tiga tokoh tersebut sehingga dapat menyuntik rasa tanggungjawab terhadap pekerja di era digital era 4.0. Antaranya adalah peranan, peraturan dan hubungan yang menjalinkan hubungan untuk memikul tanggungjawab. Tentukan tanggungjawab di tempat kerja sebagai membuat pilihan yang selektif untuk mengambil keputusan hasil atau proses yang berkaitan dengan pekerjaan. Kedua adalah peraturan. Peraturan merangkumi proses komunikasi yang jelas dan norma sosial yang tersedia yang mengawal apa yang harus dilakukan dalam keadaan tertentu. Peraturan menentukan batas penyertaan dan memberikan cara menilai persalaman yang betul dalam situasi tertentu. Peraturan yang ketinggalan zaman atau tidak peduli umur orang lain terhadap strategi boleh menyebabkan keliruan bagaimana kerja dalaman organisasi dilakukan. Ketika ada hubungan menggambarkan kekuatan kepercayaan atau hubungan interpersonal antara individu yang terlibat dan perasaan bahawa ahli pasukan melabur dalam pertubuhan dan perkembangan masing-masing.